Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Puji dan puja kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Selamat datang ke IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. Sebar kebaikan. IKIM kita pada petang ini bagi musim yang kedua, kita telah melangkah episod yang ke 33. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih pilih kita, masih beri kita kekuatan untuk kita sama-sama setiap petang bersama-sama berada di hadapan Al-Quran, mempelajari tentang bacaan ayat suci Al-Quran dan sedikit sebanyak tentang hukum hakam tajwid yang terdapat pada ayat-ayatnya. Baik, selamat datang rakan sahabat-sahabat yang sempat saya lihat di sini. Rakan-rakan kita yang antaranya Rina Omar, supporter kita, Zaitun Yaakob, Mazna Marmin, Siti Jamia, Fatimah Ismail, Nadia Nawawi, Azum Ibrahim, supporter kita, Noliza, Hatim Fatia, Siti Rabia, Fairuz, Haus Samin, Hasan Malik, supporter kita, Rohani Adam, Azura Adnan, Zainab Abdullah juga supporter kita, Fauzia Ali, Nurima Abdul Hai, Jarah Manan, Fatimah Ahmad, Baisha, Laila Khalid, Fauzia Kasim juga supporter kita, Raja Fajarillah, Rozita Muhammad, Agus Rifai, Hafsah Yusuf, Rohana Yusuf, juga Muhammad Fauzi bin Ali, supporter kita. Terima kasih Abang Fauzi untuk 50 star. Moral rezeki sihat selalu. Rohana Yusuf juga bersama kita. Rohani Adam, terima kasih 50 star. Salimah Saleh juga supporter kita. Aziz Karim, Siti Rabia, Susur, siapa lagi bersama-sama kita, Zalina, Zainal, Adin E, Fauzia, Raja Fajirillah dan semua sahabat-sahabat rakan anda yang sedang menonton. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus beri kesihatan, pemeliharaan kepada kita dan keluarga kita sekalian, khususnya daripada terjebak dengan jangkitan wabak COVID-19 pada ketika ini. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, apa khabar semua? Sihat-sihat selalu, ceria-ceria bersama insan-insan tersayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita pada petang ini, insya-Allah, amin. Baik, rakan-rakan, sahabat-sahabat, sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, saya mohon bantuan rakan-rakan seperti biasa untuk sebarkan video ini, kongsikan video ini sebanyak mungkin kepada rakan-rakan, kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin terlepas dengan notifikasi daripada Facebook. Mudah-mudahan dengan usaha rakan-rakan kongsikan video ini dan tekan button like sebagai tanda sokongan anda pada program sebegini. Kalau anda yang tidak sokong, siapa lagi rakan-rakan kalau bukan sekarang? Bila lagi tuan-tuan dan perempuan untuk bersama-sama kita memartabatkan Al-Quran di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga saya ucapkan tidak terketinggalan kepada Puan Fatimah Ahmad untuk 50 star. Semoga murah rezeki, sihat senang. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, terima kasih dan kita boleh teruskan. Sebelum tu saya mohon maaf sedikit lewat. Seperti biasalah untuk dia dah start kerja ni, kadang-kadang tak orang kata tak stabil kita punya timing. Kadang-kadang dapat selesai awal, dapat rehat dengan cukup. Itu yang penting sebenarnya untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan. Apa pun alhamdulillah kita dapat juga bersama-sama pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Hidayu. Terima kasih untuk 50 star. Baik, rakan-rakan, sahabat-sahabat, mari kita teruskan untuk segmen kita yang pertama, bacaan contoh. Okey, pada petang ini bacaan contoh yang akan sama-sama apa macam ni.
Masukkan. Hmm. Ya Kenapa Anas Anas ada usik ke? Tak keluar lah Anas. Tak lagi Al-Quran. Yo. Tak adalah Anas. Okay. Kejap ada setting problem sedikit nampaknya. Anas ada usik-usik ke? Anas? Aikim. Minta maaf. Okay. Oh, itu rupanya. Baik, Alhamdulillah dapat juga kita capture ayat Quran untuk kita paparkan kepada rakan-rakan sekalian. Baik, Alhamdulillah Allah memudahkan urusan kita. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, minta maaf tadi sedikit teknikal. Kenapa ada siapa-siapa ubah atau bagaimana kita pun tak pasti. Tak apa. Mari kita pada petang ini sama-sama akan mempelajari bacaan ayat suci Al-Quran daripada suratul Baqarah ayat 73 sehinggalah ayat 74. Hujan lebat, guru. Mungkin air hari hujan, suara tak jelas. Baik-baik. Kalau nak lebih jelas mungkin boleh pakai earphone ataupun duduk dalam bilik pun kalau dah hujan kuat kan, nak buat macam mana. Tak apa, kita teruskan juga sahabat-sahabat, rakan-rakan. Untuk segmen kita yang pertama, bacaan contoh. Mari sama-sama tuan-tuan dan puan-puan beri perhatian untuk bacaan yang saya akan perdengarkan kepada rakan-rakan sekalian. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Bagaimana rakan-rakan, sahabat-sahabat? Apa kata untuk kali yang kedua ni, mari sama-sama kita baca bersama, ikut bacaan saya bersama-sama. Tuan-tuan dan saya, kita baca bersama-sama. Tadi kita dah dengarkan bacaan contoh. Kali ni apa kata kita cuba dulu bacaan bersama. Nanti kita akan lihat mana-mana tempat yang sepatutnya kita beri perhatian dan kita perbaiki. Okey. Bersedia, okey? Baiklah, kalau dah bersedia, mari sama-sama kita teruskan ayat 73 dan 74 suratul Baqarah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah sama-sama dapat selesaikan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada suratul Baqarah ayat 73 dan 74. Sekarang apa kata kita sama-sama lihat satu persatu apakah hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam bacaan yang kita sama-sama bacakan sebentar tadi, dan di manakah tempat-tempat yang sepatutnya kita berikan perhatian yang lebih agar kita tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang tidak sepatutnya. Okey? Baik, mari kita mulakan daripada ayat yang ke-73. Faqulna idribu faqu. Ingat setiap baris yang berbaris hadapan ataupun baris dhamma, pastikan muncung kita punya kedua bibir. Okey? Sebab baris dhamma itu keluar dengan kita memuncungkan mulut. Baris fathah dengan kita membuka mulut, dan baris kasrah dengan kita merendahkan ataupun kita seringaikan kita punya kedua bibir itu. So, kena pastikan mimik muka itu selari dengan baris apa yang kita sebutkan. Kalau qaf baris hadapan, kita kena sebut dengan qu. Tak bolehlah baca dengan qu. Bunyi macam qu tapi mulut tidak muncung. Kena muncung mulut untuk memberi kesempurnaan sebutan pada baris dhammah itu sendiri. Okey. Faqulna nadribu huruf dad. Kebanyakan mungkin ada daripada kita yang dia mudah untuk kita panggil lantunkan bacaan. Huruf dad ini dia sebenarnya macam sesuai juga kalau kita nak lantunkan, tetapi dia bukanlah daripada huruf qalqalah yang 5 itu. Apa huruf qalqalah? Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf ini saja yang boleh kita lantunkan ketika 5 huruf ini mati. Adapun huruf dad, dia macam dekat juga dengan huruf dal. Da, ba, kan? Dekat juga macam huruf dal, kan? So, itu bukan bermaksud untuk kita boleh melantunkan bacaan ataupun kita membaca dengan qalqalah pada huruf dad itu. Tidak ada qalqalah pada huruf dad.
Faqulna adribu, habis terus. Tak boleh. Faqulna adribu, nadribu. Jangan kita lantunkan bacaan itu. Salah, okey? Faqulna adribu, ri. Ri, ro baris bawah. Kita seringaikan kita punya bibir lagi untuk mendapatkan huruf hukum ro dengan sebutan ro yang nipis. Ribu, bu dua harakat mad asli. Hu bi ba'dhiha, ada juga huruf ain ini yang ada yang tak dapat kita berikan keluarkan daripada makhraj yang sepatutnya, yang mana kita ketahui huruf ain ini makhrajnya adalah pertengahan tekak. Ada yang keluar kat depan dia. Bi ba'dhiha, begitu saja. Dia sepatutnya pertengahan. Dan hati-hati juga jangan kita katakan keras. Kita sebut ain ini seperti kita menyekat suara itu daripada keluar. Dhiha begitu. Dhiha. Dia kena jalankan, lepaskan sedikit kita punya suara itu, kita punya suara dhiha, dia tidak dhiha. Sebab huruf ain ini merupakan huruf lin umar yang kita sebut sebagai at-tawassut. Sifat tawassut ini kita tidak lepaskan kita punya suara habis, dan kita tidak sekat 100% suara kita daripada dikeluarkan, tapi dia baina antara keduanya, tidak juga dilepaskan, tidak juga sekat. Ada sedikit pelepasan kita punya suara itu. Sebab itu dia bi ba'dhiha. Dia ada jalan sikit. Itu. Kalau bi habis. Stop kat situ kan. Dia sekat suara daripada dikeluarkan. Bi ba'dhiha. Dot baris bawah, walaupun huruf dot itu berbaris di bawah nampak sedikit lemah, pun begitu sifat huruf dot yang ada padanya sifat tebal seperti isti'la dan itbaq perlu juga kita lunaskan, kita berikan kepadanya. Ba'dhiha, ha dua harakat mad asli, waqaf jaiz. Yajuz. Jaiz bermaksud yajuz. Jim short form untuk jaizun. Yajuz. Maksudnya boleh. Apa yang boleh tu? Boleh sambung dan kita boleh juga berhenti. Tidak ada masalah. Kadzali dha dua. Dha dua harakat dalam masa yang sama. Makhraj huruf zal, hujung lidah diletakkan sentuh kepada dua gigi kacip bahagian atas hadapan itu. Kadzalika yuhyillah. Kalimah lafzul jalalah. Kalimah Allah lafzul jalalah dibaca dengan nipis pada huruf lam itu kerana sebelum dia berbaris di bawah. Kalau baris atas kita akan baca dengan tebal pada lam. Kalau baris hadapan juga kita akan baca dengan tebal pada huruf lam. Tapi di sini nipis. Yuhyillah, la illa itu nipis. Dia tidak yuhyillah, itu tebal. Itu tidak sesuai, tidak sepatutnya berlaku begitu. Yuhyillahul mauta, al-mauta, bacaan lin yang lembut. Ta dua harakat mad asli. Wa yurikum, ri dua harakat mad asli dalam masa yang sama. Ra yang berbaris di bawah pasti kita kena sebut dengan nipis. Tidak ada masalah sangat kan untuk kita nipiskan baris ra berbaris di bawah. Wa yurikum ayatihi. Kum mim mati bertemu dengan hamzah. Selain daripada mim dan ba, pasti kita akan baca dengan jelas. Sebut dengan jelas pada huruf mim itu. Wa yurikum, ada sedikit sifat gunnah yang pastinya kita salurkan sedikit kita punya suara ke khayshum. Sedikit saja, okey, jangan lebih. Kalau lebih dia jadi idgham ataupun ikhfa pula nanti. Tidak boleh ada dengung di situ. Okey. Wa yurikum ayatihi. Dua harakat mad badal sebab alif sebelum dia berbaris di atas, alif itu adalah harif mad asli kan. Tetapi kalau sebelum huruf mad asli itu adalah huruf hamzah, dia kita kategorikan sebagai mad badal. Kita baca juga dengan dua harakat. Ayatihi, ya dua harakat mad asli, hi dua harakat mad silah qasirah,
Sebab selepas huruf ha itu tidak ada huruf hamzah selain daripada huruf hamzah. Memang kita akan bacakan dengan kadar 2 harakat saja, tidak lebih daripada 2 harakat. Kalau selepas ha dhamir ada ya kecil itu, kemudian kita berjumpa dengan hamzah, baru kita boleh baca dengan 4 ataupun 5 harakat mengikut tariq Asy-Syatibi. La'allakum ta'qilun. La'allakum. Okey, tak nak la'allakum. Itu tak sampai, tak keluar tepat pada makhraj huruf ain. Dia jadi macam nak pergi hamzah. La'allakum. Mesti bergerak kita punya pertengahan tekak ni untuk pastikan keluar tepat pada makhrajnya. Okey, la'allakum ta'qilun. Mim mati bertemu dengan ta izhar syafawi, tidak ada dengung di situ, hanya ada sifat gunnah pada huruf mim yang sedikit saja. Okey, selesai ayat 73. 74 sedikit panjang. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Thumma qasat, mim syaddah. Kita di sini huruf mim syaddah dan nun yang bertanda syaddah. Tentu sekali dia adalah hukum wajibul gunnah. Wajib dengung. Maksud wajib di situ dengung yang paling sempurna. Dengung yang paling sempurna. Kalau di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh, di situ ada tingkatan gunnah, kita sebut sebagai tingkatan gunnah yang paling sempurna, yang gunnah dia lebih sempurna daripada gunnah-gunnah yang lain. Okey, lebih lagi. Okey, thumma qasat qulubukum. Qasat ada sedikit hamas, qasat tak ada hamas, qasat qulu tak ada hamas kan. Lepaskanlah sedikit suara tu. Qasat, begitu. Okey, qasat qulubukum. Lu 2 harakat mad asli. Qulubukum. Mim mati bertemu dengan mim. Ini idgham mithlain. Mim mati bertemu dengan mim adalah idgham mithlain. Apatah lagi bertemu dengan mim syaddah itu, tentu sekali dia kena dengung dengan kadar 2 harakat yang sempurna. Min ba'di dhalika. Min ba'di dhalika. Kenapa atas huruf nun tu ada tanda mim, Ustaz? Tak ada apa. Okey, memang kalau nun mati ataupun tanwin hukumnya selepas ada bertemu dengan huruf ba, pasti dia akan gantikan tanda nun mati itu kepada huruf mim sebagai tanda penukaran bunyi nun kepada mim. Sebab tu kita baca mim ba'di, kita tak baca min ba'di. Min, huruf n tak dengar lagi, tapi dia dengar huruf m. Okey, sebab mim tu sama dengan m lah kalau dalam bahasa Melayu kan. Mim ba'di zalika. Za, huruf zal 2 harakat mad asli di situ. Makhrajnya adalah hujung lidah sentuh pada 2 gigi kasih bahagian hadapan atas itu. Zalika fahiyakal hijarati. Fahi, bukan fahi. Jangan tertukar, sebab selepas ini kita akan jumpa kal hija. Okey, kal hija ada 2 huruf ha yang berbeza. Satu ha yang besar kita panggil, satu ha yang pedas kan. Fahi, huruf ya ha yang besar. Fahiya kal hija. Mesti make it different. Mesti kita ada buat perbezaan bunyi antara kedua-dua huruf itu, kerana huruf bunyi macam sama kalau dengar kan. Bunyi macam sama, tapi dia berbeza cara sebutan apatah lagi pada makhrajnya. Okey, kal hijarati. Ra tebal sebab baris di atas. Rati au itu adalah bacaan lin. Asyaddu qaswa. Asyaddu qaswa.
Asyaddu qaswa sin. Huruf sin dia adalah antara salah satu sifat safir yang ada pada huruf sin, yang mana kalau dia bertanda sukun, mana-mana huruf yang bertanda sukun pasti memberikan jelas. Pastinya dia lebih jelas berbanding dengan huruf yang berbaris ketika kita menyebutnya. So kena bagi sifat huruf, sebutkan sifat huruf pada huruf sin itu dengan jelas. Okey, sifat safir. Ada bergeser, berdesir, sir. Okey. Qaswah berhenti dengan ha pada ta marbutah. Okey, waqaf jaiz di situ. Boleh berhenti, boleh sambung. Wa inna minal nun syaddah seperti yang kita sebutkan di situ, wajibul ghunnah. Wa inna minal hijarati al-hija, sama juga dengan perkataan sebelum ni, huruf ha yang jelas ataupun ha pedas disebut di sini. Minal hijara, ra tebal, ratila ma dua rakaat mad asli. Yatafajjaru, tak tebal kan tu. Kita rasa ra baris hadapan tu macam kita sebut okey dah, ru, tak tebal, tak cukup lagi tebal. Yatafajjaru, okey. Yatafajjaru minhul, min nun mati bertemu dengan ha, izhar halqi, baca dengan jelas pada huruf nun itu, okey, tanpa gunnah. Minhul anhar, an nun mati bertemu dengan ha, sama juga izhar halqi, bacaan nun itu dengan jelas, sebut nun. Anhar, har. Sini hati-hati. Ra memang kita berhentikan dia dengan tebal. Ra mati, walaupun sebenarnya di situ dia tulis ra baris hadapan kan. Tapi kalau kita berhenti, kita akan matikan ra itu. Bermakna ra mati sebelum dia berbaris di atas. Ra kita kena baca dengan tebal. Hati-hati dalam kita menebalkan huruf ra yang mana sebelum dia adalah huruf ha yang tidak ada sifat tebal. Jangan kita sekaligus jalan, sekali jalan kedua-duanya kita tebalkan. Mungkin ada yang akan baca minhul anhar, har, jadi ha di atas, ha di atas bunyi ha. Minhul anhar, kita nak boleh panjang ha tu, panjang dulu 2 ke 4 ataupun 6 harakat, baru kita tebalkan ra yang di hujung itu. Okey, jangan kita terus tebal ha itu, tak masuk lagi huruf ra, itu maknanya kita tebalkan pada ha, har. Itu kita tebalkan huruf ha dan ra. Dah jadi panjang, nampak tebal kan? Salah bacaan tu. Kena jelaskan dulu sifat nipis, bacaan sebutan nipis pada huruf ha. Baru last kali kita nak tinggalkan huruf ra itu dengan sebutan yang tebal. Minhul anhar. Begitu, okey. Wa inna minha, nun syaddah seperti yang disebutkan sebentar tadi, wajibul ghunnah, tingkatan penyempurnaan ghunnah yang paling sempurna. Wa inna minha, nun mati bertemu dengan ha, masih lagi sama seperti yang kita sebutkan seperti tadi, izhar halqi. Kenapa disebut halqi? Sebab ha itu keluar ni daripada halqum. Sebab huruf-huruf izhar halqi yang 6 itu keluar semua daripada tekak halqum. Al-halq bermula daripada pangkal ha, tekak kita sebut keluar padanya huruf hamzah dan ha. Ni kan huruf ha, nun mati bertemu dengan ha, jadilah izhar halqi. Pertengahan tekak kita keluar padanya huruf ain dengan ha. Dan hujung tekak kita yang hampir dengan pangkal lidah, sebelah berjiran dengan pangkal lidah itu, keluar padanya huruf kha dan ghin. Okey, so ke-6 huruf ni, kalau ada nun mati, kalau ada tanwin baris 2 kan, selepas dia ada 6 huruf ni, kita kena baca dengan jelas. Okey, kena baca dengan jelas tanpa gunnah.
Wa inna minha. Ha, dua harakat mal asli. Lama, dua harakat mal asli. Yashaqqaqu. Yashaqqaqu fayakhruju. Ada syaddah. Jelaskan juga dia punya sifat tafashi itu sendiri, okey. Perhamburan angin di antara gigi hadapan, okey. Maksudnya angin kita kita hamburkan kita punya suara itu melalui celah-celah gigi kita tu, baru dia boleh bunyi macam tu. Kalau nak suruh anak-anak cucu kita kencing, kita bunyi macam mana? Pergi show dulu kan. Mungkin ada macam tu kan. Kalau tak ada gigi bawah tu susah sikit lah. Kalau tak ada gigi hadapan tu, dia jadi tak bunyi dah. Dia punya tafashi tu kena ada gigi untuk kita sekat kita punya suara itu daripada keluar secara total kan. Dia kena keluar di celah-celah kita punya gigi tu, baru dia jadi huruf shin kan. Yashaqqaqu ada bunyi macam tu. Fayakhruju minhu. Min mati bertemu dengan ha, macam kita sebut sebentar tadi, izhar halqi. Minhul ma. Ada bunyi tu. Ma, tak bunyi hamzah. Al-ma. Okey, kena ada itu baru ada hamzah. Okey. Mat, kita panggil mat apa di sini? Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, tentu sekali hukumnya mat wajib muttasil. Kena baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Adapun ketika berhenti, kita juga boleh pilih untuk baca dengan kadar 6 harakat. Boleh baca dengan kadar 6 harakat. Tapi kalau di pertengahan, bukan ketika berhenti, hanya pilihan kita 4 ataupun 5 harakat sahaja. Okey, seterusnya jim waqaf jaiz seperti kita sebutkan sebentar tadi. Wa inna minha, nun syaddah wajibul gunnah, nun mati bertemu dengan ha, minha. Juga izhar halqi, baca dengan terang, jelas dan nyata. Wa inna minha, dua harakat mad asli. Lama, dua harakat mad asli juga. Yahbitu. Itu ha yang keluar daripada pangkal tekak kita. Dah dekat dengan dada kan. Ada orang kata keluar daripada dada. Inilah keluar daripada dada. Makhraj dia adalah daripada kita sebut sebagai pangkal tekak saja. Tak ada sampai makhraj sampai ke dada. Ada kata ha dada. Mungkin yang dimaksudkan di situ ha itu yang keluar daripada dada itu sebenarnya suara lah. Angin yang kita tolak, suara kita tolak memanglah daripada paru-paru itu. Barulah dia boleh keluar suara kan. Kalau tak keluar suara, macam mana kita nak sebut kan. Tetapi punca kuasa ataupun starting point dia daripada pangkal tekak. Tempat keluar ha itu adalah pangkal tekak. Yahbitu. Tebal kan. Tapi kalau senang kita nak tebalkan sebab kita buka mulut. Kalau dia agak sedikit sukar untuk kita sebutkan dengan tebal sebab kita kena muncungkan mulut kita. Sebab huruf tebal di sini ada padanya huruf isti'la, huruf ta ini isti'la, dan juga huruf itbaq. Okey, kena pengumpulan suara di antara lidah dengan langit atas itu. Yahbiqu min khasyat. Min, nun mati bertemu dengan kha, juga huruf izhar halqi. Hukum ni adalah izhar halqi. Min lagi jelas lagi dekat shin di sini kan. Sifat at-tafashi. Khasyatillah. Tillah, kalimah lafzul jalalah sebelum dia berbaris di bawah kita baca dengan nipis. Okey, berhenti boleh baca 2-4 harakat. Khasyatillah. 2 harakat boleh.
4 harakat. Khasyatillah. 4 harakat. Ataupun nak baca dengan 6 harakat pun boleh. Khasyatillah. Okey? Boleh 2, 4, 6. Tapi sebaiknya kita selaraskan. Kalau 2, 2 saja yang belakang tu. Kalau 4, 4. Kalau 6, 6 harakat. Itu yang terbaik. Okey. Waqaf qili bermaksud adalah waqaf aula. Qaf bermaksud waqaf, lam ya tu aula bermaksudnya. Waqaf aula bermaksud kita berhenti sebenarnya lebih baik. Lebih diberi pada keutamaan. Okey. Nak sambung? Tak salah. Boleh sambung. Tapi berhentilah lebih baik. Okey. Wa mallahu bighafilin. Wa mallah. Ma kalau kita lihat di situ sebenarnya ada huruf mad. Mad asli kan? Ma. Sebab alif sebelum dia berbaris di atas. Tapi kita tak baca dengan panjang 2 harakat. Sebab lepasnya kita bertemu dengan lafzul jalalah yang ada tanda syaddah. Ataupun kita sebut, kita mudah faham adalah tanda mati. Wa mallahu bighafilin. Huruf ghin ada sifat isti'la. Tapi jangan kita tambahkan dengan sifat itbaq sebab kita nak tebal. Itu ada tebal. Itu ada itbaq. Maksudnya ada itbaq. Sekadar isti'la. Apa isti'la? Isti'la kita menolak suara kita ke atas. Menuju ke langit atas. Sekadar itu tak sahaja. Kalau lebih kita campur dengan itbaq. Tak kata huruf tebal. Tak, huruf tebal dia ada sifat isti'la sahaja. Janganlah kita sampai kita tambah dengan sifat itbaq. Sebab sifat itbaq ini huruf dia ada 4 je. Sad, dad, ta, za. Berturutan kan dia punya huruf. Senang kita nak ingat. Sad pairing dengan dad. Ta pairing dengan za. Senang. Sad, dad, ta, za. Okey. Bighafilin amma. Mim syaddah adalah wajibul gunnah. Mesti kita dengung dengan paling sempurna. Ma 2 harakat mad asli. Ta'malun. Ta'malun. Boleh kita berhenti dengan kadar bacaan 2, 4 ataupun 6 harakat pada mad arid lis sukun. Begitulah bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Okey. Ayat suci Al-Quranul Karim yang telah sama-sama kita perdengarkan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dapatkan apa yang telah kita kongsikan sebentar tadi. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi panduan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, terutama rakan-rakan kita yang sebentar nanti mungkin daripada mereka ada yang akan memperdengarkan bacaan masing-masing untuk membuat simakan pada bacaan. So, rakan-rakan sahabat-sahabat, kalau ada yang ingin membuat simakan bacaan, saya menyebut tuan-tuan semua untuk bersama-sama kita dalam Google Meet yang mana saya telah kongsikan link untuk rakan-rakan sahabat-sahabat bersama-sama kita dalam Google Meet. Kalau tak baca pun tak apa, nak bersama-sama kita dalam Google Meet pun tidak ada masalah. Bagi mereka yang ingin bersama kita, mari bersama-sama kita pendengarkan bacaan rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang dah bersedia di Google Meet. Baik, silakan siapa pembaca kita pada petang ini ingin memulakan. Baik, silakan Puan Siti Hawa. Minash masukkan terus directly. Itu tebal kan? Yuhyillah tebal. Dia nipis sebab sebelum berbaris di bawah. Tak nak Allah. Yuhyillah la. Dia nipis.
Okay, saya tak buka ni, dia stop suara. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baik. Okay, saya dah buka ni tak dengar suara kan? Saya baru buka dia stop audio punya. Okay, silakan teruskan. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiyal. Ulang Ustaz. Ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashad qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru min. Okay, yatafajjaru jo. Sebab kita nak tebalkan huruf ra. Yatafajja. Ja nipis dulu. Yatafajjaru min. Tak nak yatafajja. Jo. Dia dah tebalkan. Macam saya cakap sebelum ni, baris fathah jangan kita buka. Jangan kita kumpulkan suara di antara lidah dengan langit atas tu. Macam kita nak bagi sifat itu sedikit. Tak nak macam tu, okay? Cuba. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Begitu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma'. Fayakh. Dia macam fa. Huruf baris fathah kena hati-hati supaya tidak buka. Dia kadang-kadang kita nak sebut huruf kha kan. Ada sifat isti'la. Jadi kita terbawa-bawa. Huruf qaf pula sebelum tu ada isti'la. Jadi dikepit, diapit oleh huruf isti'la itu yang kadang-kadang kita terbawa-bawa untuk terus tebal. Ruju. Fa. Begitu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma'. Baik. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Baik. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Baik, alhamdulillah. Tahniah Puan Siti Hawa untuk pendengarkan bacaan sebentar tadi. Barakallahu fiik. Cuma macam saya sebut sebelum ni juga, masih ada sebab saya faham Puan Siti Hawa, rakan kita dia nak cuba berikan yang terbaik. Kadang-kadang sampai terbawa-bawa macam sifat-sifat yang tebal itu, dia bercampur aduk dengan huruf-huruf yang nipis yang tidak sepatutnya ditebalkan. Apapun tahniah, usaha yang baik. Semoga terus maju jaya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Sama-sama. Baik. Nampak ramai rakan-rakan kan di dalam Google Meet bersama kita. Saya fikir untuk kita cut 2 sampai au asyaddu qaswah. Kita passing pada rakan-rakan kita yang kita bagi peluang untuk rakan-rakan lebih ramai untuk membaca. Silakan untuk bahagian Saya pertama. cuba. Silakan ni Fas Fuad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqulna idribuhu biba'dihha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baik. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة Baik. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Baik, cukup dulu setakat itu. Bagus sangat bacaan Puan Faz Fuad Fasih. Huruf ha sebut dengan jelas kan. Ha yang pedas tu semua tidak ada masalah. Cuma baris fathah pun cukup sedang-sedang saja, tidak terlalu ke nipis ke bawah dan juga tidak terlalu tebal. Barakallahu fik. Bacaan yang baik daripada Puan Faz Syukran Fuad. ya Ustaz. Baik, sambung untuk bahagian yang kedua, silakan. Boleh Makcik Najib? Silakan Cik Azli. Ya. Sila, boleh. A'udzubillahi minasyaitonir Masih kan? Kita munculkan mulut. rajim. Sambung pada wa inna minal hijarati, okey? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min Sekejap, ya, bitu terpanjang Cuba lagi. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Baik. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fik. Satu usaha yang baik kalau kita lihat mimik muka Makcik Azli dia usaha tu untuk jaga sebutan baris fathah tidak terlebih terbukanya. Saya faham. Apa pun terbaik saya pun mulut saya dah terkumat kami dah macam macam tu kan. Dia mula-mula tak apa, kita nampak biar macam tu, nanti kita dah mahir, kita boleh baca dengan kelajuan tanpa sebenarnya perlu kita katakan berlebihan. Tapi itu adalah usaha yang baik untuk kita jaga supaya kita dapat sebut sebenarnya kita punya baris fathah tu. Sebab semua huruf yang ada baris kita baca, semua huruf yang semua ayat yang kita baca tu mesti ada baris. Kalau tak ada baris kita tak boleh baca. So setiap baris itu berbeza kita punya bentuk mulut kita. Baris hadapan, baris kita munculkan. Baris atas kita bukakan, baris bawah kita seringaikan. Begitu kan? Barakallahu fik pada Puan Azli, Makcik Azli. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, silakan kita ulang balik untuk bahagian yang pertama. Assalamualaikum tak? Saya Salam. Puan Rohana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna Sebut dribuhu waw ke fa? Saya macam kurang jelas. Fakul. Fa Faqulna dribuhu bi ba'diha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أشد. Dia
Cuba kita sedikit lagi ni paste. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Macam tu okey. Sebab kita shin tu kan nak hamburkan dia pun juga mungkin boleh terbawa-bawa untuk kita tebalkan huruf yang sebelum tu, walaupun sebenarnya shin tak ada pun huruf tebal kan. Tapi hati-hati supaya tadi ada sedikit je, tidak ada masalah. Kalau ikutkan kita memang tak perasan, tapi kalau teliti betul-betul ada sedikit ke arah untuk tebal. Apapun tahniah, baik sangat bacaan Puan Rohana. Barakallahu Terima fiik. kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, sambungan untuk bahagian kedua, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam, saya nampak Puan Rozita. Saya. Lepas ni Puan Siti Rabiah. Okey. Cuba Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا Minha ada sedikit kalau macam kita baca laju tu, kalau kita tak dapat kawal dia ada minha matikan habis. وَإِنَّ مِنْهَا Gunnah dulu. Gunnah. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ Yahbitu min khash. Dia macam kurang, dia langsung macam tak ada sifat gunnah pada huruf nun. Betul. Kita ingatkan di sini nun mati bertemu dengan kha adalah hukum izhar halqi. Kita belajar izhar, baca dengan jelas, terang dan nyata kan, tanpa gunnah. Tapi sebenarnya nun mati itu sendiri ada sedikit sifat gunnah. Berikan hak nun mati sifat gunnah, naikkan bagi sempurna ke khayshum dan terus sebut huruf kha, jangan lama-lama tunggu di khayshum untuk kita elakkan daripada terus berlakunya sebutan gunnah itu. Wa inna minha lama yahbitu min khash. Tidaklah macam min khash, dia cepat kalau dia macam cut suara, selalu saya sebutkan di situ. Cuba lagi. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ Baik. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Baik, begitu bacaan. Barakallahu fiik. Tahniah, bacaan yang baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, terima kasih rakan kita, sebab kita Saya, Ustaz. Burhani Abu Bakar 70 Mesta. Silakan Puan Siti Rabiah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا اضربوه ببعضها. Ba'dhiha ada ba'dhiha kan. Dia macam lambat sangat, dia nampak clear فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Teruskan. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى Mauta dua rakaat. كذلك يحيي الله الموتى الله كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Cuma kalau boleh kum tu kan baris hadapan sedikit-sikit lagi muncul.
wa yurikum. Baru sempurna sebutan baris hadapan. La'allakum. Kencangkan lagi sedikit mulut. Okey, cuba lagi sikit. Wa yurikum. Wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Baik, teruskan. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kalau boleh tu bagi jelas sikit lagi Fahiya kal hijarati. Ambil daripada situ. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Baik, macam tu. Bagus bacaan Puan Siti Rabiah. Cukup dulu untuk bahagian yang pertama. Barakallahu fiik. Allahul azim. Baik, teruskan untuk bahagian yang kedua. Silakan, siapa lagi? Ustaz, saya nak cuba. Silakan Puan Fauziah Kasim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Yes, bagus Pada ain mati tu macam saya lebih maksud saya bagus untuk sebutan pada ain yang mati. Cuba baris ain yang baris amma tu kan. Amma masih sikit lagi dah menuju ke arah makhraj ain itu dah ada. Cuba kalau sedikit lagi macam ain yang tanda mati tu dapat sempurna sebutan dia, makhraj dia. Cuba wa ma Allahu bighafilin amma. Dia tidak amma. Ada dah. Tapi sedikit lagi. Boleh cuba lagi untuk perbaiki. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sedap kita dengar dekat ain tu. Barakallahu fiik Puan Fauziah Kasim. Terima kasih Ustaz. Boleh lagi kita teruskan? Siapa lagi? Mungkin lagi. Assalamualaikum Ustaz. Baca boleh. Salam Puan Jarah Manan. Ya. Sama tak ngaji? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqulna, betul ke ayat ni? Betul. Betul ya? Okey. Faqulna ribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baik. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Baik, bagus sangat bacaan Puan Jarah Manan Huruf ha kita dapat dengar dengan jelas sebutan dia, huruf ain pun jelas. Kemudian baris-baris dhammah pun
dapat sebut dengan sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Bagus sangat bacaan Puan Zahra Manan. Tahniah. Terima kasih Ustaz. Sama. Baiklah, seterusnya bahagian yang kedua silakan. Habis dah. Mungkin pembantu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Jamiah. Ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق فيخرج betul. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله Ya. الله بغافل عما تعملون. Baik juga bacaan sahabat kita Puan Jamiah Muhammad Shah. Tahniah juga diucapkan kepada Puan Jamiah, bacaan yang baik. Semua gunnah dapat sempurnakan dengan baik. Barakallahu fiik. Boleh lagi 2 orang untuk yang terakhir sebelum kita berhenti. Kita beri peluang lagi. Lagi 2 orang boleh. Bahagian yang pertama, silakan. Saya cuba Ustaz. Siti Jamiah. Ya. Tadi Jamiah Muhammad Shah. Ni Puan Siti Jamiah. Okey. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqulna idribu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Baik, sekejap. Fahiya kal hija. Dah ada sedikit. Kalau boleh jelaskan sedikit lagi huruf ha itu. Fahiya kal hijarati. Cuba sikit lagi. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Begitu. Boleh praktis lagi untuk ha itu. Untuk Puan Siti Jamiah itu dah ada ke arah makhraj yang sepatutnya dikeluarkan. Cuma boleh usahakan untuk lebih sempurna. Begitu. Dah ada dah tu. Tahniah diucapkan kepada Puan Siti Jamiah. Dan satu lagi perkara tadi pada kalimah biba'dhiha itu keterbukaan baris fathah itu, baris fathah yang sepatutnya kita buka mulut itu agak terlebih buka. Untuk itu kita elakkan, kita kebawahkan sedikit kita punya baris fathah itu agar tidak nampak tebal. Biba'dhiha kan? Itu besar kan? Kita kecilkan sikit mulut kita, jangan terlalu terbuka. Biba'dhiha beza okey, ha tu besar. Okey. Senyum sikit lagi. Maksudnya begitu. Yang lain bagus bacaan, dapat sempurnakan dengan baik. Tahniah Puan Siti Jamiah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baiklah, seorang lagi yang terakhir untuk habiskan pada bahagian yang kedua. Silakan. Atau saya yang baca? Assalamualaikum Ustaz. Salam, dia ada di sini kan.
Puan Satariah Awang, silakan. Boleh ibu cuba Boleh Ibu Satariah. Sekejap. Ibu tak buka ni tak apa Tak apa. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Boleh tak kita praktis sedikit lagi untuk roh tebalkan? Yatafajjaru. Tidak begitu tebal. Yatafajjaru. Beza, ada dengar beza tak? Ibu cuba lagi. Yatafajjaru. Okey. Yatafajjaru. Kita punya kedudukan lidah kita berikan sedikit berikan lekukan pada pertengahan lidah. Ambil dari lama Boleh. ataupun mula dari mula? Boleh je lama pun boleh. Inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Okey, macam dah lebih tebal daripada sebelumnya tapi terpanjang pula. Kan ada mat pula di situ. Hati-hati. Silap. Saya faham nak fokuskan untuk kita tebalkan tu kan. Tak apa. Cuba lagi. Ulang lagi sekali. Ya, silakan. Inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Boleh. Baik. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Baik, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Bagus bacaan. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Boleh perbaiki lagi pada huruf roh tebal dan mungkin sedikit pada huruf ha yang pedas itu. Terutamanya berbaris di bawah itu agak sukar untuk kita keluarkan supaya kita dapat nampak perbezaan yang ketara untuk ha yang pedas dengan ha yang besar. Okey. Apa pun tahniah diucapkan kepada Puan Satariah dan rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang telah mendengarkan bacaan masing-masing. Semua bacaan dapat baca dengan baik. Cuma sedikit sebanyak kita nak kepada kesempurnaan bacaan itu. Mudah-mudahan kita dapat darjat yang maksudnya terbaik Allah terima bacaan kita seperti mana kita berusaha yang terbaik memberikan bacaan ayat suci Al-Quran itu sendiri untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih semua juga kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan Aikim. Saya sangat-sangat menghargai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama kita pada petang ini. Khusus juga saya ucapkan kepada rakan-rakan supporter dan para penyumbang yang baik hati dan kepada star sender yang tak henti-henti menghantar star kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk mohon maaf di atas kekurangan dan kesilapan daripada pihak saya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan segala dosa kita. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.